Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Samsul Azman. Nombor matrik 19BS02053. Nama Muhammad Afzan bin Rusdi. Nombor matrik 19BS02062. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Rafi bin Muhammad Riza. Nombor matrik 20BS02046. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Fauzi. Nombor matrik 20BS02050. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Irfan bin Zainab Bidin. Nombor matrik 20BS02052. Perkataan takaful berasal daripada perkataan Arab, iaitu kafala, yang bermaksud untuk menjamin, membantu atau untuk menjaga keperluan sesama insan. Secara ringkasnya, takaful adalah pelan perlindungan yang berdasarkan prinsip syariah yang melarang ketidakpastian, iaitu rorol, perjudian, maisir dan juga faedah, iaitu riba, dengan mencarum sejumlah wang yang sebahagiannya akan disalurkan ke dalam dana takaful atas dasar tabarruk, iaitu dasar menderma. Seseorang itu memeterai kontrak akad bagi membolehkannya menjadi seorang peserta dalam pelan takaful tersebut dengan bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain sekiranya salah seorang peserta mengalami kerugian yang ditetapkan oleh pihak takaful. Tercetusnya perkembangan industri takaful di Malaysia sekitar 1980-an adalah disebabkan keperluan umat Islam pada ketika itu yang memerlukan satu alternatif lain kepada insyuran berbentuk konvensional. Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia yang memutuskan bahawa insyuran berbentuk konvensional adalah satu kontrak yang tidak sah dan keadaan itu telah banyak mempengaruhi kewujudan dan perkembangan industri takaful pada ketika itu. Pada tahun 1982, kerajaan telah memutuskan dengan menubuhkan pasukan petugas khas bagi tujuan kajian membangunkan syarikat insyuran berteraskan Islam. Pasukan petugas ini telah mewujudkan Akta Takaful yang mula berkuat kuasa pada 1984. Selepas dia berkuat kuasa dari dulu sampai sekarang, banyak pihak-pihak yang telah menyediakan plan-plan takaful. Seterusnya kita pergi kepada maksud hibah takaful. Jadi saya akan pecahkan kepada dua, iaitu hibah dan hibah takaful. Jadi apa maksud hibah? Hibah ialah merupakan satu pemberian yang dilakukan secara ikhlas lah oleh si pemberi, memberikan hadiah ataupun hibah ataupun pemberian kepada si penerima. Jadi si pemberi ni tanpa mengharapkan balasan oleh si penerima tu selepas pemberian dia itulah. Kebiasaannya hibah ni dia berlaku selepas mana-mana ahli keluarga meninggal dunia. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan sebarang perbalahan ataupun pertikaian yang berlaku lah. Jadi saya bawa dua dalil. Yang pertama ialah dalil surah Al-Baqarah ayat ke-177, di mana maksudnya dan memberikan harta yang dicintainya kepada ahli kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta. Dan yang kedua ialah dari surah An-Nisa ayat ke-4, di mana kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu, maka dengan senang hatinya ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik. Terusnya kita bagi kepada hibah takaful. Jadi apa itu hibah takaful?
Hibah takaful ni dia terjadi apabila berlaku kematian pemegang si pemegang polis takaful itu sendirilah. Jadi apabila si mati tu meninggal dunia, maka terjadinya pengagihan duit pampasan itu daripada syarikat pengeluar takaful kepada waris pemegang takaful, yakni waris mati itu sendirilah. Jadi dia boleh dilakukan secara maksudnya takaful tu boleh dilakukan secara hibah, iaitu secara terus. Jadi individu tersebut boleh menghibahkan ataupun si mati tu boleh menghibahkan hartanya kepada sesiapa sahaja, sama ada ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga ataupun bukan ahli waris lah. Sebagai contoh, sekiranya seorang suami berhasrat ingin menghibahkan keseluruhan manfaat takaful kepada isterinya, maka isterinya itu layak mendapatkan manfaat tersebut selepas kematian si suami. Maksudnya apabila si suami ni telah sudah meninggal dunia, maka secara terus isterinya itu akan mendapat manfaat seluruhnya, manfaat takaful itu selepas kematian si suami. Okey, kita lihat pula kepada aplikasi hibah takaful. Yang pertama, pampasan takaful boleh dihibahkan kepada penerima kerana hak mutlak pencarum. Jadi kat sini pampasan takaful adalah hak milik penuh pencarum. Dia pencarum boleh sahaja nak hibahkan, nak hadiahkan kepada siapa sahaja yang pencarum inginkan. Okey, yang kedua, pampasan takaful tidak dikira sebagai harta pusaka dan tidak perlu difaraidkan. Jadi dekat sini kebiasaannya berlaku salah faham dalam kalangan masyarakat kita. Sebab apa? Mereka anggap ini adalah perkara yang sama, sedangkan ia adalah dua perkara yang berbeza. Hibah ni bermaksud hadiah, dan faraid ni adalah pembahagian harta yang mengikut perundangan Islam kepada waris yang sah dan layak. Jadi kat sini hibah ni tidak dikira harta yang perlu difaraidkan. Okey, yang ketiga, pencarum bebas membatalkan penerima dalam tempoh takaful masih berkuat kuasa. Okey, jadinya di sini sekiranya takaful ni masih dalam belum capai tempoh matang dan pencarum nak batalkan, dia tak jadi nak bagi kepada si A ni hibah ni, jadi dia boleh batalkan nama si A daripada penerima hibah. Okey, yang keempat, pencarum boleh membatalkan penerima hibah dan menamakan pihak lain sebagai penerima. Okey, kalau kita tengok macam mana sama kan poin dia. Poin 3 dan 4 ni sama kan. Poin 3 tadi kita jelaskan pasal boleh batalkan. Jadi kat sini yang poin keempat ni, misalnya pencarum dibatalkan si A ni daripada penerima hibah, dan bila dah dibatalkan, dia nak namakan si B ni sebagai penerima baru. Jadi kat sini dibolehkan. Akan tetapi kalau pencarum tidak menamakan penama baru sehinggalah tamat sampai tempoh matang ataupun pencarum dia meninggal, maka harta itu akan dikategorikan sebagai harta yang boleh difaraidkan. Okey, yang terakhir, borang penamaan takaful perlu diselaraskan dan dinyatakan dengan jelas status penama wasi atau penerima hibah. Okey, jadi ini adalah untuk mengelakkan berlakunya konflik di masa akan datang mengenai status hibah takaful ini. Jadi itu saja untuk aplikasi hibah takaful. Terdapat beberapa kelebihan hibah dalam takaful. Yang pertama adalah menyelesaikan hutang, kerana hutang tidak boleh ditangguhkan walaupun ia hanya berhutang dengan manusia. Okey, keutamaan untuk membayar hutang adalah tanggungjawab si mati dan waris tidaklah wajib untuk meluluskan hutang si mati. Okey, seterusnya yang kedua, kelebihan yang diberikan daripada hibah dalam takaful adalah pengganti pendapatan yang bermaksud wang pampasan hibah takaful. Wang pampasan takaful yang menjadi gaji untuk selama beberapa tahun dan ahli waris juga tidak perlu untuk menunggu sehingga pembahagian harta pusaka tersebut. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, dalam
Dana pendidikan anak juga adalah salah satu daripada kelebihan hibah dalam takaful. Dengan mereka yang sudah kematian ibu bapa mereka, malah tiada ibu bapa yang nak lihat anak mereka yang tercicir. Tiada pun ibu bapa yang ingin melihat anak mereka tercicir dalam pelajaran untuk menjamin masa depan mereka. Dan seterusnya, dibolehkan juga untuk menyempurnakan badal haji, iaitu badal haji hibah takaful, kerana hukumnya diharuskan untuk kita menunaikan badal haji. Menurut jumhur fuqaha berdasarkan hadis yang daripada Nabi Muhammad SAW, hukumnya mengupah haji kerana mereka yang telah meninggal dunia yang tidak sempat untuk menunaikan haji ketika hidup adalah diharuskan dalam syarak, namun ia afdal. Kiranya dia afdal jika waris itu sendiri yang melaksanakan upah haji tersebut. Okey, dan yang seterusnya, perlindungan kemalangan dan cacat kekal menyeluruh. Okey, juga adalah mempunyai kelebihan dalam hibah takaful ini, kerana kadar kemalangan dan kematian yang disebabkan kemalangan di Malaysia makin lama makin meningkat. Dan yang terakhir adalah penerima mutlak. Baiklah, terdapat beberapa kekurangan ataupun kelemahan hibah dalam takaful ini. Yang pertama adalah kemampuan waris mengurus wang hibah takaful tersebut. Jika waris menerima hibah takaful dengan jumlah yang sangat besar, berkemungkinan ada yang tidak mampu untuk menguruskannya. Tambahan pula, dikuatiri penerima menguruskan wang pampasan hibah takaful mengikut emosi, dengan berkemungkinan penerima akan membolot harta tersebut. Manakala yang kedua pula ialah membayar hutang si mati juga adalah satu kekurangan dalam hibah takaful. Kerana apa? Kerana wang hibah takaful tidak digunakan untuk membayar hutang si mati, dan manakala wang tersebut telah menjadi milik penerima secara mutlak berdasarkan undang-undang dan tidak diwajibkan penerima membayar hutang tersebut. Dengan kata lain, penama yang dinamakan adalah lebih berkuasa ke atas wang pampasan tersebut. Tambahan pula, pencarum hibah takaful lebih menamakan waris-waris di bawah umur, akan tetapi ia terbatas oleh undang-undang sivil dan syariah untuk memiliki wang tersebut. Yang akhir sekali, bayaran hibah takaful kepada pencarum yang cacat kekal dengan melalui syarikat takaful akan membayar pencarum dengan kadar 100%. Baiklah, kesimpulan bagi tugasan ini, bagi tajuk ini ialah, secara keseluruhannya takaful semakin berkembang serius ataupun berkembang pesat dengan pemodenan negara. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa? Dengan apabila ramainya individu-individu di luar sana yang mula melibatkan diri dalam takaful. Masyarakat semua sedar dengan kepentingan takaful dalam memperkasakan matlamat pemeliharaan nyawa yang dapat menjaminkan kelestarian hidup. Hibah ni ada banyak kelebihan untuk semua masyarakat pada masa akan datang. Kita tahu bahawa hidup dan mati merupakan ketentuan ilahi. Jadi dengan itu, kita perlu membuat persediaan awal untuk membantu keluarga untuk meneruskan hidup dari segi kewangan apabila kita sudah tiada. Sekian, terima kasih.